السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah An-Nisa ayat 93 hingga seterusnya insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والعياذ بالله من ذلك، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل
فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله استغفر الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله. Dapat kita membaca akan beberapa qiraatan ayat Allah daripada suratul Nisa 93 sehingga kepada ayat yang ke-96 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu lalu dapat kita belajar mengenai dengan ayat-ayat khas sakut dengan bunuh membunuh. Ayat sangat laik. Katanya sebelum pada tu sakut pak dengan orang panggil kesulitan untuk nak beza secara halus ayat yang ke-90, ayat yang ke-89. Sebelum pada tu ayat 88 sakut dengan munafikin duk tergelar timur di celah-celah kedudukan orang kafir harbi. Maka bagaimanakah orang yang dibenarkan supaya dia tu dihalau dan diharuskan bunuh, dan siapakah yang Allah Ta'ala kata fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Haluh Islam ni haluh, bak darah ni haluh benar, jangan buat jadi mudah-mudah. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai arom nak murih, arom perpuak ke. Nah, kalau puak orang lain tu jadi tak boleh kelipar apa sikit, wasa salah selalu dah. Nah, kalau lek kita ni tak ada salah. Tu dia panggil arom belaka tu, pakai hawa nafsu
dalam buat keputusan untuk bertindak dari segi darah ni adalah halus benar dalam Islam tu. Nak minta pakat perhati pada ayat 88 hingga sampai seterusnya dalam surah An-Nisa molek pok kita ni, supaya kita tu tidak terjerumus ke dalam apa dia fitnah yang Allah Ta'ala jaga kepada kitanya. Hak mana dia tu api merah, hak mana dia api hijau. Ayat api merahnya iaitu ayat 90, bahawa masuk 91 tu ana wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Itu api hijau situ. Tapi halus benar, kerana kita kena klik kepada pendapat-pendapat fiqhi yang jelas, yang lebih halus lagi pada apa yang kita belajar tafsir. Nah, oleh itu maka insya-Allah taala kita akan buat satu tajuk khusus tu baik kita yang panjang sikit mengenai dengan masalah ayat 88 hingga sampai kepada seterusnya dalam lebih kurang dalam 20 ayat lebih kurang semua sakut pak dengan masalah darah ni. Jadi kita kena halusi masalah ni. Hingga sampai kalau silap bunuh orang mukmin secara salah, maka bagaimanakah dia tu disuruh supaya bayar diaknya dan disuruh supaya memerdekakan seorang hamba sahyatina, dan apa dia kalau tak kuasa bergapanya maka dia disuruh supaya puasa 2 bulan berturut-turut kerana sahyatina payah nak cari. Tu. Ataupun kata setengahnya kerana tak boleh bayar duit dan tak boleh nak merdekakan sahyatina, nak bayar fidyah pun tak ada, sahyatina pun tak ada, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kata setengah pendapatnya kalau boleh bayar fidyah tapi tak ada sahyatina, ayat ni lebih dekat kat tu, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Itu kalau kita bunuh secara sengaja, sama ada kita tepuh ngemutu ke, giwak hala pucung silak kok tu ke, ataupun giduk gapo ke hingga siapa tak suka kata nak mati ke, semua tu adalah masuk dalam kata an yaqtula mu'minan khata'an. Mana kata bunuh mukmin tu secara khata'. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Sekat tu ya, tak ada harus, tidak patut, tidak dikirakan boleh bagi orang mukmin untuk nak bunuh sama-sama orang mukmin. Mukmin sini bukan mukmin kena duk warok sembahyang cukup gapo dak. Sekadar mengucap duk kalimah syahadat yang panggil mukmin dah sini. Mukmin sini illa khata'a, kecuali bersalah. Kecuali bersalah. Mukmin sekadar kata buat rukun-rukun apa jelas-jelas buat rukun yang panggil mukmin dah. Walaupun dia begitu dan begini dalam segi fahami halah-haluh lagi pun, hak tu dikirakan hukum dia sebagai orang mukmin sebab orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bah kalau bunuh sengaja, ada kecek lagi ayat 92 tu. Ini ayat 93 nak bunuh, kalau bunuh sengaja belah mana? Allah Taala murih sungguh. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, dan barang siapa atau sesiapa yang membunuh orang mukmin, orang mengucap dua kalimah syahadat dan semaya, dengan keadaan sengaja dia, nak murih dia ke, sebab dia buat salah ada beberapa hal sikit sebanyak lah, tak ada menjutuh, tidak menjatuh ke agama dia lah. Fajazauhu jahannamu, maka balasan kepadanya, kepada orang yang bunuh orang mukmin sengaja, sama ada kafir atau orang mukmin hak bunuh. Kalau kafir sama telah dah tak ada kena masuk ayat ni, tapi ini dikira orang mukmin ni, sebab dalam ayat 92 ni ya kecek wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan, ya bahasa mukmin sama mukmin ayat 92 ni. Hak ni pun sepatu wa man yaqtul mu'mina, barang siapa orang membunuh orang mukmin, mana kata orang mukmin juga bunuh orang mukmin hal keadaan sengaja, ada kata salah ke gapo. Fajazauhu jahannamu, maka balasannya ialah masuk neraka jahannam.
khalidan fiha, hal keadaan kekal lah di dalamnya. Allah cerak molek ayat Qurannya, takutnya ya Allah. Tak boleh tubik dah dalam neraka dengan sebab bunuh orang mukmin. Kita orang mukmin dah bunuh orang mukmin, tak boleh masuk, tak boleh tubik dalam neraka sampai bila. Supang dosa syirik juga nampak pesing. Tapi tak ayat kata tak boleh ampun, tak ada ayat ni. Ya ayat kata khalidan fiha, kekalah ia di dalamnya, dalam neraka. Dengan sebab bunuh orang mukmin. Allahu akbar. Bukan sekadar tu dak, wa ghadiballahu alaih, dan Allah Taala murka, marah ke atasnya. Masuk pasal Allah Taala nak murah ni, kerana mu nak bunuh orang mucak kepada aku, orang beriman kepada aku. Mukmin orang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, orang mucak. Nah, Muhammadur Rasulullah, kalau dua tu gak kemahkan selalu dah lah. Nah, la ilaha illallah zaman lain tak pakai lagi sekat tu. Dia kena kata Muhammadur Rasulullah baru pakai. Sebab boleh jadi orang Kristian pun kata la ilaha illallah. Nah, walaupun Tuhan dia tu lah bentuk hak zahir tu ada tiga, tapi hakikat dia sah juga. Nah, yang panggil tiga dalam siapa tu istilah dia falsafah pelat-pelat lah. Nah, tu. Wala'anahu, dan Allah Ta'ala laknatkan dia. Na'udzubillah, banyak utainya nyawi ni. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah Ta'ala menyediakan baginya akan azab yang besar. Allahnya pupuk sungguh-sungguh. Orang mukmin kena masuk neraka kekal juga. Orang mukmin supaya kafir lebih kurang dari segi hukumnya tu. Buku bunuh orang mukmin dengan sengaja. Tu la ilaha illallah, la ilaha. Batu tu kalau sama orang Islam kita pakai tak usah kaluk sangat. Sebabnya halus doa. Kalau ada hak ruang boleh halal darah sikit pun. Halus ruang. Ayat 80 ayat 90 tu halus sangat, ayat 90. Ayat 91 halus dua tu. Susah kita nak pergi duga kata dia tu boleh duduk ayat 91 ke 90. Kalau 90 tak boleh nak bunuh dia. Dia duk celah orang kafir setara mana pun. Kalau 91 boleh tahan. Pun seria juga sebab halus dak. Bah orang lebih tahu Allah Taala. Bah busu bunuh-bunuh ni nafsu tinggi. Nah, buku bunuh-bunuh ni pergi dengan nafsu, syahwat dia tinggi. Syaitan dia tinggi, buku bunuh-bunuh. Sebab tu, umat Islam, tak usah kacau sangatlah kalau sama-sama Islam, kerana Allah Taala sangat-sangat marah. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, hal kada kekalah dia dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, tak ada lagi dengan sekadar neraka kekal. Marah pula dah hak tu orang panggil dari segi moral, segi perasaan, dari segi orang panggil azab maknawi hak ni. Azab zahiri hissinya neraka kekal. Panah, pedih, terbakar, hancur, lebur. Azab maknawinya wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah Taala laknat pula dah. Awal pada rahmat. Wa addalahu azaban azima. Pote semua. Jazau jahannam ghadiballahu alaihi la'anahu wa addalahu. Pote semua sah-sah saja. Kepada orang bunuh orang Islam dengan sengaja. Kadang-kadang ijtihad salah. Kalau ijtihad salah masuklah khata'am bunuh orang mukmin dengan salah tak? Wallahu a'lam. Boleh jadi masuklah tu, kalau boleh masuk dalam 92 kena taubat, taubatan minallah. Kena taubat banyak. Tu Allah Taala suruh taubat. Sama ada taubatan minallah Taala, taballahu alaihi, taubatan tu maksud ia pergi kat tu lebih molek ni. Taubatan minallah makna kata Allah Taala terima taubat dia dengan sebab dia puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wa kana Allahu aliman hakima, atas niat dia salah ke dia sengaja ke, Allah Taala sangat tahu hati dia tu. Hakima, bijak, Allah Taala bijak. Lepas tu kalau orang bunuh muta'ammidan, fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah, macam orang bunuh Usman,
Tak ada syak bunuh Ali, tak ada syak belaka tu. Nah, bunuh orang mukmin. Orang Islam belaka bunuh Ali pun orang Islam, bunuh apa dia Osman pun orang Islam, bunuh Umar yang orang bukan Islam. Tapi Islam bahasa mana tu? Bahasa ni ayat 93 ni bukan orang kafir ayat ni. Ayat orang Islam bunuh orang Islam. Tak ada ayat kata masuk neraka kekal kepada orang mukmin melainkan ayat 92 93 sahaja dalam semua ayat. Nah, hak lain tak ada ayat kata orang mukmin masuk neraka kekal. Nah, malaikat kafir khalidina fiha tu orang kafir. Hak kata orang mukmin kekal ayat 93 dalam surah An-Nisa ya. Menurut saya ingatlah, wallahu alam, cari tengok kalau ada lagi ayat pada saya. Nah, kerana saya duk perhati An-Nisa. Sebab tu kita takut. Nah, lalu itulah pendapat ulama bersalah banyak. Ibnu Abbas tu tetap dia kata وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا لقاتل المؤمن عبدا. Ibnu Katsir kata adalah Ibnu Abbas tu dia nak berpendapat bahawa tidak ada taubat bagi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, tak boleh taubat. Taubat jangan Tuhan tak terima. Sebab Tuhan kata khalidan fiha. Daripada Ibnu Jubair dia kata bersalah pendapat ulama mengenai dengan ayat ni. Ahli Kufah ni mana puak-puak duk di Mahawiyalai Kufah masa tu ya, Mahawiyalai Basrah masa tu. Kalau kita nak kacak bahasa Mahawiyalai, puak-puak cuk duk di Mahawiyalai Kufah tu ada bersalah pendapat. Lepas tu naik kenderaan pergi jumpa Ibn Abbas. Nah, maka dia tanya Ibn Abbas sesuatu ilmu untuk nak cari jauh, bukan sepuluh learning terletak siapa dapur kita dak. Nah, masa dulu tu nak boleh satu ilmu tu jauh kena pergi musafir. Fa ya pergi musafir jumpa Ibn Abbas. Faqala nazalat hazil ayah man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam. Nah, Ibn Abbas kata ayat ni ayat dari surah An-Nisa ni kata wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha ni ialah akhir perkara yang diturunkan. Maksud ayat yang akhir diturunkan. Wa ma nasakhaha syai'un. Lepas pada tu tak ada satu ayat yang mari untuk nak menasahkan ayat ni. Tak ada ayat yang datang untuk nak menghapuskan, nak mokak ke ayat ni. Mokak sekadar katanya tak kekal tu. Pasal masuk neraka tu masuk neraka semacam. Nah, kata tak kekal tu belah mana? Tak ada je kata. Oh ni dalam Fathul Bari, dalam Fathul Bari ada kecak ayat ni. Nah, dan Ibnu Katsir belum ada Fathul Bari lagi. Ya kecak. Begitu juga rawahu aidan Muslim dan Nasa'i belah ni lah. Ni Bukhari kecak riwayat pada Bukhari sat ni. Kata orang mari jumpa Ibn Abbas fok Mahawiyah lai Kupah, ulama-ulama Kupah. Nah, mari jumpa Ibn Abbas fok ya tu satu negeri tu. Nah, puak pembesar-pembesar ulama ya Ibn Abbas ni sebab kata nah besar sekali lah masa tu. Nah, lalu itulah Ibn Abbas kata wa ma nasakhaha syai'un. Tak ada menasahkan dia. Mufahad ayat Quran, mufahad Quran lah no ayat lah tu kata. Khalidan fiha kekal dalamnya. Nah, tu dia. Tetapi wallazi alaihi al-jumhur min salafis salih wa khalafiha anna al-qatila lahu taubah fima bainahu wa bain rabbih azza wa jal. Pendapat ramai-ramai ulama ramai-ramai lah. Tadi Ibn Abbas dan orang-orang yang pengaruh dengan Ibn Abbas satu puak ayat ni. Nah, lepas tu ada satu pendapat ulama katanya boleh taubat. Nah, boleh taubat di antaranya di antara Tuhannya. Fa in taba wa anaba wa khasha'a wa khada'a wa 'amila 'amalan salihan baddalallahu sayyi'ati hasanat. Dan maka jika ia taubat dan dia kembali dan rendah diri dan dia mengaku teriak, nah, sebangun sembahyang malam taubat pada Allah sesungguh dan beramal dengan amal soleh lepas pada tu, nah, wa amal soleh sedekah duit kau orang gapo, nah, puasa sunat rajin gapo tu, Allah Taala menukarkan kejahatan dia jadi hasanah.
Itu pendapat jumhur. Nah, dan wa'awwadal maqtul, dan dia tu apa dia memberi kepada orang yang dibunuh tu. Nah, apa dia min zulamatihi wa ardahu an talabatihi. Nah, dan dia tu redha. Nah, dia gapa dia dia tu memberi bayar ganti, beri bayar cukup lekatlah hak baik pada orang yang bunuh lah. Nah, tu dengan keluarga dia gapo bayar dia gapo cukup. Tu sebab berdasar pada ayat mana, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang sampai kepada illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Ayat tu mana katanya walau bunuh orang sekalipun boleh. Ayat tu ada sekak bunuh orang kata ayat tu. Nah, dan dia kata kecuali orang bertaubat dan beramal dengan amal yang soleh. Orang tu tak apalah. Nah, ayat tu walladzina la suratu gabara suratul al-furqan. Itu suratul furqan tu itu orang yang beramal dengan amal soleh, orang yang apa membunuh. Walladzina la kepada sifat kepada ibadur rahman. Nah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka ayat tu ayat yang bersakup dengan sifat orang yang orang ibadur rahman. Lepas tu setengah pada ibadur rahmannya iaitu walladzina kepada walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nah, dan orang tidak gapo dia beribadat bersama Allah tu akan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan dia tidak bunuh orang melainkan dengan benar. Nah, wala yaznun, tak berzina. Siapa dia buat demikian itu, nasa masuklah dia apa dia dicampak, diberikan dosa padanya, dan diberi azab, diberi berganda baginya akan azab pada hari kiamat. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamah wa yaqlud fihi muhana illa man taba. Kecuali kalau orang bunuh orang juga, berzina juga, mereka yang taubat wa amana, dan beriman sungguh-sungguh kata dia ni salah sungguh dan tak sah dah bunuh orang lepas pada ning. Tu makna taubat ni bukan taubat pak sesat lepas tu bunuh orang lain pula dak. Itu bukan taubat dah. Kita tengok makna taubat, ayat taubat pula. Wa amila salihan, dan beramal salih, wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu adalah orang yang Allah Taala menukarkan kejahatan dia menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ni suratul furqan, ayat yang ke 68 sampai 70 ni, nah atau 71, 72, 71 adalah ayat yang membuka ruang taubat kepada orang bunuh dengan sengaja menurut pendapat ulama-ulama bahagian besar. Adapun menurut pendapat Ibnu Abbas dan orang-orang pengaruh dengan dia yang agak kumpulan kecil, maka dia tu kata la taubatalah, tidak ada taubat bagi orang yang membunuh apa dia mukmin dengan sengaja. Jadi ayat ni zahirnya Ibnu Abbas tu nampak jelas. Nah, zahirnya ayat ni bersama dengan Ibnu Abbas. Nah, zahir ayat ni bersama dengan Ibnu Abbas. Tapi kerana ada ayat nungatik mari itu, maka boleh duduk situ. Tapi itu kita nak harap orang anak tak tahu adakah ayat nu nasahkan ayat ni atau tidak. Ibnu Abbas kata tak ada ayat yang datang lepas pada ni yang menasahkan, tak ada. Nah, suratul Furqan tu bagi Ibnu Abbas diturunkan dulu pada suratul Nisa. Nah, lalu itulah maka kita tak boleh nak pegang ayat suratul Furqan sangat. Nah, nak pegang dengan suratul Furqan sangat tak boleh. Sebab suratul Furqan tu adalah bukan sebagai ayat yang menasahkan apa ada dalam suratu dalam suratu An-Nisa dah. Bukanlah sebagai ayat yang boleh dianggapkan, sebab Furqan tu merupakan ayat Makkiyah. Adapun suratul Nisa ni Madaniyah. Nah, suratul Furqan Makkiyah, diturun masa Mekah. Nah, jadi ayat dulu takkan nak main nasah ayat belakang. Nah, cuma difahamkan ayat tu ke satu-satu kaedah, satu dasar. Bila awak jahat boleh taubat. Ayat ni mai ayat tahu kekal.
Ibn Abbas tak berani nak kata ambil ayat ni mari nak masuk ayat ni ke dalam ayat ni kata Ibn Abbas tak berani. Takut dia tu bersalah dengan Allah Ta'ala faham Quran dia, satu benda yang bahaya bagi dia. Lalu tu sampai dekat nak mati dia pun Ibn Abbas pun orang mari tanya dia kata tetap la taubata liqatil mu'minin. Tidak ada taubat bagi orang bunuh orang mukmin. Dekat nak mati dia pun belah tu lah. Ibn Abbas dia tetap dah strict di atas pendapat dia. Tidak seperti pendapat jumhurul ulama. Adapun jumhur ulama dia ayat tadi suratul Furqan, lepas tu suratul Nisa juga innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua ayat tu sebagai dalil kepada fuq jumhur. Sungguhnya Allah tidak mengampunkan bahawa seorang itu bersyirik dengan dia dan dia ampun barang yang lain pada bersyirik. Bunuh ni bukan syirik. Lalu itulah insya-Allah dia ampun oleh Allah Taala. Kalau gitu saya ambil tengah-tengah, katanya orang yang telah bunuh orang dah, telah bunuh orang mukmin dah, jangan putus asa kerana pendapat jumhur tu mengatakan bahawasanya mung tu boleh taubat. Lah ni tu taubat sungguh-sungguh. Berhentilah buku bunuh orang Islam. Lepas tu beramal soleh sungguh, puasa banyak, sedekah banyak, berzikir banyak, semaya banyak. Tu makna orang beriman dan beramal soleh sungguh. Orang Islam tak ada bunuh orang Islam lagi, janganlah bunuh orang Islam. Sebabnya ayat katanya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Jadi orang tak bunuh lagi jangan duk kacau. Orang bunuh dah tak ada nak buat, dia tak tahu lagi ayat ni. Boyang ngaji ayat ni, kalau dia bunuh dah kena pakai pendapat jumhur. Kaedah tu ya boleh dibunuh diri tau. Sebab dia kata duk apa lagi ya ahli neraka kekal dah. Boleh dia buat jahat banyak lagi. Mengaku dia tak payah masuk neraka kekal, aku nak bunuh habis orang Islam. Tu pun pula dah. Lalu itulah kita kena ambil sikap di tengah-tengah belah tu. Saya sebagai orang yang mencerita hal hukum Allah kepada umat manusia, saya kata orang bunuh dah, orang biasa bunuh dah orang Islam sama ada bunuh seorang atau bunuh banyak. Lepas tu buat tahu ayat ni, pegailah dengan pendapat jumhurul ulama. Usahalah taubat banyak-banyak. Berhentilah sejak dapat tahu ayat ni tu daripada bunuh orang Islam. Walau kita ada wasa kata dia ni munafik gitu, munafik gini, tidak boleh juga. Munafik ni pun kita jangan gaduh lagi. Haluh. Orang panggil lubai nak jadi halal darah orang Islam ni haluh sangat. Kita jangan nak buat mudah-mudah. Walaupun kita ada kuasa, ya orang ada kuasa sangat ya buat mudah-mudah. Ya rasa tak ada kuasa, lepas tu mari tambah dengan syahwat dia, perasaan syaitan yang ada dalam jiwa dia, kadang-kadang dia mari benda-benda lah tu baru nampak luar sikit kak, terak redah lalu dah. Lepas kita tak tukar lu kata jalan tu boleh lalu gedak. Maka kita jatuh dalam neraka. Bukan sekadar jatuh neraka tamada dak, khalidan fiha, na'udzubillah, kekal dalam neraka. Oleh itu orang mengucap dengan syahadat, terutama orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang pendakwah, orang-orang yang kuat dengan pegang Islam, maka hak tu dan orang-orang pemimpin macam Ali, macam Osman, puak-puak kena bunuh di puak Islam, katanya orang Islam. Puak Khawarij selalunya bunuh orang Islam. Khawarij ni orang Islam bahasa sutong dia panggil. Tu Khawarij. Islam bahasa pahal, Islam bahasa orang panggil telajak salahkan. Tu dia panggil pahal Islam salahkan pun punah juga. Tidak ada ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang berkelebar, yang diiktibar oleh umat Islam sedunia, melainkan ulama tu ulama tengah-tengah, tak ada ulama sutong, tak ada. Ulama sutong tak ada. Orang sutong ada, rakyat biasa. Ulama tak ada sutong. Rakyat biasa ni ada banyak sutong. Fikiran biasa melampau. Fikiran melampau. Ingat molek kita duduklah setanak kami sening-ning, ayat-ayat belah ning-ning kena beringat benar-benar. Kadang-kadang buku peribadi ya. Tapi ambil buku Islam hidup tapak-tapak. Patut tak boleh peluang dia nak bunuh gu. Na'udzubillah min dzalik. Tu jaga molek-molek benalah tu. Saya nasihat sebagai seorang yang royak hukum Allah kepada manusia, supaya kita beringat darah orang Islam, jangan duk gaduh pahala darah dia, kerana benda-benda seperti ni selalunya berlaku. Saya perhati banyak dah dalam benda-benda seperti ni. Oleh itu jangan sama sekali kita buat mudah-mudah dengan darah orang Islam, kerana Allah Ta'ala warning teruk.
tepat utelnya tibuk dia. Bukan gocoh saja tapar ketik lutut ketik segul. Nah, murih benar Allah Taala. Nah, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban ali azima. Berat azab pun azima nah, bukan azab yang tamada dah. Azaban azima, azaban azima. Oleh itu maka ikhwan yang sekalian, padarlah kita padar. Nah, oleh itu maka marilah kita tu kembali kepada Allah dengan sebenar-benar supaya kita jadi orang yang Allah Ta'ala redai. Jangan Allah Ta'ala murka pada kita. Tapi saya kata dah bahwasanya dua ayat ni adalah pendapat ulama tu ada tiga pendapat. Satunya pendapat ulama ada dua pendapat. Satunya tidak ada taubat baginya. Kemudian yang keduanya boleh taubat. Nah, kalau Allah terima, belum tentu atau Tuhan nak terima taubat kita tu. Dosa tamada lagi belum tentu Tuhan nak terima. Yaghfiru liman yasha' ya, bukan yaghfiru liman taba saja dak. Liman yasha' dan sebagainya. Oleh itu maka kita banyak taubat kalau kita tu telah terlanjur dah. Nah, walau kita rasa kena setara mana pun, bimbel kau tak kena ke, maka kita taubat banyak-banyak. Hei orang hidup kasar-kasar sama Islam. Nah, kasar sama Islam tak ada arah. Ya bakar lah kita ni. Nah, bakar lah kasar sama Islam. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu maka kita mari kita hapus bakar tu. Hapus bakar kasar sama Islam, insya-Allah taala jangan ada. Nah, supaya kita tu jadi ahli syurga insya-Allah, bukan ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu tu lepas pada tu lepas pada royak haning ni ada satu hadis sahih lagi menambahkan apa dia alasan kepada jumhur katanya boleh taubat bagi orang yang bunuh orang Islam dengan sengaja, iaitu adalah hadis sahih Bukhari Muslim bahwasanya bay'uni ala an tusyriku bay'uni, Nabi kata bai'ah laku ni ala alla tusyriku billahi syai'a, atas bahasa kamu tidak membunuh tidak bersyirik dengan Allah sesuatu pun, wala taznu, dan jangan kamu zina, dan wala taqtulun nafsa, dan bahawa kamu tidak membunuh, dan dan tidak kamu berzina, dan tidak kamu membunuhkan jiwa allati harramallahu illa bil haqq. Nah, yang Allah Taala mengharamkan dia dengan melainkan dengan benar. Kemudian sekali dia kata faman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah, maka barang siapa yang mengenai akan demikian itu, syirik dengan Allah ke, nah zina ke, atau bunuh jiwa orang muslim dengan tidak benar ke, maka Allah Ta'ala melindungi akan dia. Fahuwa ilallah, maka itu terserah pada Allah Ta'ala. Nabi kata, nah insya'a afa anhu, jika ia kehendak maka dia tu beri ampun daripada seorang yang membunuh orang Islam atau zina ataupun syirik dengan Allah. Wa insya'a azabahu, dan jika dia kehendak Allah Ta'ala tu dah, maka dia azabkan dia. Jadi makna kata adalah lubai-lubai pun tak ada lah, tak ada kata jadi gelak doa. Ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ni sahihain. Itulah dalil-dalil para jumhur, jangan putus asa orang biasa bunuh orang mukmin. Sebab tu bakar kita jam lama-lama dah. Goleknya orang biasa yang tak jurus tu golek nak bunuh sama orang mukmin banyak. Nah, kan goleknya tekanan daripada hawa nafsu banyak daripada tekanan daripada benar sungguh. Golek belah itulah. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu marilah kita pakat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh, supaya kita tu boleh masuk daripada orang yang Allah Taala terima taubatnya. Lalu itulah wa zahaba jama'atun minhum Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syafi'i. Nah, ni Imam Syafi'i sendiri pun berpendapat. Nah, ya katalah mana? Nah, ila annal qatila, bahwasanya orang yang membunuh orang Islam amdan hal kada sengaja tu dakhilun tahtal masyiati, jatuhlah ia atau beradalah dia di bawah kehendak Allah. Taba atau lam yatub, dia nak terima taubat atau dia tak terima taubat. Nampak keliru dah pendapat. Nah, Abu Hanifah, nah dan pendapat Imam Syafi'i yang kata
hak tu serah pada Allah Taala orang bunuh orang Islam. Nah, la ilaha illallah. Walaupun taubat terbuka, tapi buku bunuh orang ni ulama-ulama pakak duk getar belaka nak buat fangtung katanya, atau nak tegah katanya boleh taubat 100% tu kerana duk tapai dengan ulama besar terbesar Ibn Abbas radhiyallahu anhu duk tapai situ. Tak wani ulama lapis Ibn Syafi'i pun tak wani nak fangtung atau terima taubat orang bunuh orang Islam dengan sengaja. Nah, cuma dia kata, nah, dakhilun tahtal masyiah. Dia katanya tu. Duk di bawah apa dia? Masyiah Allah Taala. Nah, di bawah kehendak Allah Taala. Allah Taala nak taubat bagi dia, maka tak apa. Allah Taala tak suruh taubat, maka serah pada Allah Taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dan setengah daripada syarat taubat yang lagi, setengah daripada syarat taubat ulama kata nak terima taubat tu, iaitu dia kena terima kata ya orang bunuh sungguh orang ni, lepas tu kena terima hukum qisas. Berat-berat belaka. Nah, iaitu kena hukum kajaan bunuh malah kita. Mati kat kita apa? Baru tu terima taubat. Ada setengah pendapat belah tu. Nah, la ilaha illallah. Ataupun kalulah waris balik dia wimaah. Nah, kata tak apalah saya bunuhlah pak cu. Ke mana pun lepas dah belalah. Apa tak ada ambil kira anak-anak dia ke, bini dia ke, waris makan saka dia tu, kata tak ada, ia tak ada saka hati belalah, tak saya bunuhlah pak cu, saya bunuh balah lah. Kajaan Islam tak boleh bunuh lah. Lepas itu kajaan Islam tak ada hak nak bunuh lah. Nah, kajaan bahawa nak bunuh, nah, hukum bunuh syiadah kerana dia bunuh orang Islam dengan sengaja. Nah, ada apa bunuh Islam dengan tak sengaja, tak ada hukum bunuh, bayar dia ya. Ayat yang ke-90 berapa dah tadi? Ayat yang ke-92 tu tak ada kena bunuh tu. Nah, kalau bunuh orang Islam dengan sengaja, kena bunuh balah kat dia. Mereka dapat keampunan daripada waris dia, maka tak ada kena bunuh balah, tapi kena bayar dia taslimud diyah. Nah, kalaulah tidak, dia tu kena bayar qisas atau kena qisas, kena bunuh balah. Nah, secara wajib. Nah, itu maka masya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau semata-mata taubat dan azab bahasa tak saya bunuh dah orang Islam lepas dan ni, dia kata fa nahnu la naqta' bi qabuliha. Balik kami, ulama-ulama kata kami tak terjamin kata Tuhan nak terima taubat tu. Diri dia tak serah untuk nak bunuh balah, tak serah diri untuk orang nak bunuh balah, ataupun kalau serah diri orang wimaah ke dia ni, kaki kat nana pergi suruh ya kaki juga dia pergi nasihat kepada keluarga dia, wimaah lah kepada pak cu ni, wimaah lah pak cu boleh pahala banyak itu, wimaah pada orang hidup ini. Apa demo tu bahasa pecah hati nak pergi maaf, maka demo boleh. Itu payah dia. Nah, 100 kau tak. Nah, 100 kau tak bayar dia. Maka taubat pada Allah SWT. Nah, la ilaha illallah. Huwa arhamur rahimin. La ilaha. Itulah cakap pak dengan gapa dia masalah bunuh orang Islam dengan sengaja. Masalah bunuh orang Islam dengan sengaja. La ilaha illallah. Islam ni, harga darah orang Islam ni tinggi sungguh. Dia kata dalam satu hadis ya yang dianggapkan sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, dia kata la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia ni, sutai dunia ni lebih berasa tak berat di sisi Allah daripada seorang itu muslim yang dibunuh. Bunuh orang Islam ni di sisi Allah Taala lebih baik hancur dunia, sutai dunia ni baik pada orang Islam tu bunuh orang Islam. Beratnya dosa di sisi Allah Taala tu. Kalau dunia sutai dunia ni hancur, lebih baik daripada seorang muslim dibunuh orang muslim. Itulah. Nah, di sisi Allah Taala dia marah sangat bunuh sama orang Islam. Nah, orang Islam yang duk berasa begitu begini, jangan sama sekali. Jangan sama sekali duk bunuh orang Islam. Banyak lagi hadis-hadis yang gapa dia memberi satu, orang panggil gapa dia jaga beri satu berita ngeri
mengenai dengan bunuh orang Islam yang sengaja ni banyak lagi. Oleh itu maka seru katanya kita jangan bunuhlah orang Islam. Nah, walau setara mana kita rasa nak murih dia, kita nampak dia tak duk peling setara mana roliknya, dia bukan puak kita nampak dia peling selalu, roliklah tu. Dia rasa puak kita tengok peling setara mana apa tak apa betul. Tu ialah tu. Nah, dia bukan puak kita tengok hak betul setara nampak peling. Tu syaitan ni wazayyana lahumus syaitanu a'malahum, jaga malat situ. Syaitan ni kadang-kadang dia mari duk menggambarkan putih nampak hitam, hitam nampak putih pada manusia. Sebab tu minta berlindung dengan syaitan banyak, dan kita biasa nak murih orang dan sebagainya. A'udzubillahil azim wa biyajil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Minta berlindung dengan Allah Taala banyak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syaitan selalu mengadu dombakan di antara orang mukmin dengan orang mukmin, selalu berasa nak murih, berasa kata nak bunuh, berasa kata nak buat nyanyi ke orang tu dan orang ni. Auzubillah min zalik. Hei tok nabai, hei tok kemeneh, hei tok tu tok ning, hei orang yang ada bedil, ada pisau, ada senjata, jangan buat mudah-mudah dengan darah orang Islam. Terutama orang biasanya sekadarnya di orang panggil gapa, jadi makan upah. Orang makan upah, makan upah belah kaya api lebih molek pada makan upah benalah tu. Makan upah wak umur orang, makan upah akuk pasir lebih molek pada makan upah bedil orang. Auzubillah min dzalik. Supaya itu benda itu tu adalah sangat berat, masuk neraka kekal. Auzubillah min dzalik. Kita nak duduk dalam dunia tak hari-hari, ambil duit makan apa hari, habis duit tu. Kita kadang-kadang tak habis lagi, kadang-kadang belum habis duit tu kita habis dah, kita mati dah kita. Auzubillah. Nyebedel demo pula kita. Jadi macam tu, auzubillah min dzalik. Sebab itu maka marilah kita pakak mikir semula. Mikir semula. Pakak seleksi semula. Pakak apa dia? Mari ubah semula fikiran kita. Jangan ambil fikiran seruk macam tu. Kerana itu adalah membawa kepada hidup kita tu tak ada anakut sikit abuk, gelak gelemak anakut kita. Auzubillah min dzalik. Tuhan hidup sangat mulia. Apa kita menghina hidup kita? Tuhan ada syurga, apa kita jadi duk paku pintu syurga siapa tak ada boleh nak masuk sampai bila-bila. Kita duk paku sendiri pintu syurga. Tuhan duk buka pintu syurga tu utama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi kunci syurga dah. Tapi kita dia paku nak masuk tak boleh dah, nak kunci pun duk paku pintu. Dengan bunuh orang Islam yang sengaja tu supaya paku pintu syurga dah. Tak boleh masuk kita. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu maka saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya orang Islam semua menerima ajaran dia dengan baik, faham ajaran dia dengan baik, serta ambil jadi nampak ihtiyati, cermat segi pakai ajaran Allah Ta'ala. Jangan buat semudah-mudah. Baik ustaz-ustaz pun mikir molek nak fatwa nak terkalu, jangan gaduh, tengok baca kitab banyak sikit supaya kita tu boleh rojok kepada benda yang benar, dan kita ambil basi banyak. Jangan duduk jalan bira-bira sangat, jatuh gelegung payah nak kira. Kita orang jadi ulama perlu tahu benda-benda tu. Kalau kita salah pula, kadang-kadang kita pun kena masuk neraka juga. Kita duk fatwa salah-salah pada orang yang duk berjalan kerjaan dan sebagainya. Oleh itu maka nak fatwa satu benda tu menjadi halusi maksudnya halusi dengan zaman lah ni. Kadang-kadang kita tengok zaman mana, kitab zaman mana, kita tak segak kitab-kitab ni pun tengok orang ini cahaya lasut belah mana. Lapis-lapis orang-orang penting geda-geda dunia hari ni, Yusuf Qardawi ke apa, tengok demo tu. Orang tu orang yang gih habis lah. Yang gih jelajah belakang kitab zaman mana, kurung mana. Kita tak kena tengok mana kitab kurung-kurung, sebab kita tengok tak ada habis. Demo tu demo ahli ilmu, tengok mendalam wak perbandingan semua mazhab dah demo tu. Tubik belah mana kita tengok demo tu. Jangan kita buat kaluk nak ijtihad sendiri, tengok kitab-kitab terutama kitab-kitab Jawi misalnya, maka itu adalah satu benda yang kadang-kadang banyak nak boleh bawa pada berkelipar bahaya banyak. Bahaya sampai kita orang juru mengajar dari segi kata salah mengeluarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat, dan bahaya kepada orang kerja yang kadang-kadang dia terpaksa kena buat barang yang tidak betul. Nauzubillah min dzalik. Maka saya wasiat pada diri saya sendiri dan kepada semua ulama, semua guru, semua ustaz-ustaz, semua tok nabai, tok meneh, tok imam, orang-orang yang suka menggunakan kekerasan dalam hidup, supaya beringat dan ingat benar-benar pada ayat yang ke-93 dalam surah An-Nisa. Supaya kita tu beringat jangan kena masuk syurga, masuk neraka dengan kekal.
Ya buku lah ni buku kekal tu, kita takut sangat. Buku masuk neraka sungguh tak ada rasa takut mana dah tu. Sebab ia jadi kebah dah tu. Kekal ni tak nak kebah juga main kekal ni. Nah, kekal sepuluh kafir, na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka kita jangan sama sekali. Masalah kekal neraka ni satu hukum ayat ni lah. Ayat yang menghukum kekal neraka kepada orang mukmin. Peliklah supaya orang kafir dah. Ayat ni Allah Taala sangat marah. Tak ada orang duit sekatul dak, dia kata wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima. Benda seperti ini sangat besar, sangat bahaya. Lalu tu dia panggil orang Islam. Lepas dia waktu biar ayat bersakap pak ngebunuh orang Islam dengan sengaja atau bunuh orang Islam dengan bersalah pada ayat 92, ayat 94 dia panggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Alhamdulillah fa ita beriman belaka dah. Hei orang beriman, hei orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu tu musafir atau keluar pada jalan Allah. Darabtum ni keluar dengan beberapa persiapan untuk keluar, setengah orang duk keluar, jemaah tabligh dan sebagainya masuk dah darabtum fi sabilillah juga, wallahu alam. Boleh jadi masuk juga. Piwaliknya iaitu baik pergi untuk pergi pada jalan Allah. Ada nak pergi buka negeri, pergi berdakwah lah. Yang dulu ya berdakwah, bawa orang halang pergi. Dulu lah tu dakwah orang halang dia pergi. Tapi kita zaman ni tak ada dah orang nak halang dakwah. Nak ceramah pagi apa gelak-gelak apa cerah pun tak ada, pi ada halal apa. Sut-sut dia mau tak tengok, dia mau tak dengar, dia mau lari gitu lah. Kata nak pergi halang buat bunuh. Supaya zaman dulu nya murid demo zaman dulu pergi satu kampung bunyi tarik Islam lagi pakak akak mari. Pakak akak kepada senjata mari bunuh orang Islam. Zaman dululah tu. Tu makna darabtum fi sabilillah. Apabila kamu tu keluar pada jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu tu keluar pada jalan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Fatabayyanu, hendaklah kamu tu cari alasan molek-molek ataupun cari kecerapan, cari penjelasan. Tabayyanu ni makna katanya perhati molek, jangan gaduh-gaduh, tu makna tabayyanu. Daripada bayan makna terang. Naklah kamu jadi terang molek tengok orang tu. Yang gaduh tengok orang awak borong habis tak tahu mana. Tu mana fatabayyanu. Tabayyanu ke mana? Wala taqulu, dan jangan kamu kata liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Allah beringatnya Tuhan kepada hamba dia. Jangan kamu kata bagi orang yang campak kepada kamu akan salam. Orang yang dia memberi salam, jangan kamu kata kepada orang yang memberi salam kepada mung tu. Atau orang menyerah diri. Al-qaul salam nak sejahtera kita tak lawan, kita nak molek. Atau makna kata liman alqa ilaikumus salam juga. Kalau kata salam dengan jalan alif, mana salam? Kalau kata salam dengan jalan tak ada alif, makna katanya orang serah diri. Wala taqulu, dan jangan kamu kata kepada orang yang mencampak kepada kamu akan salam, assalam, ataupun serah diri, assalamualaikum. Kadang-kadang orang Islam kita ni kata takut aku dah ni, bukan orang Islam ni, orang menetak aku ni. Tu ya dia orang panggil hidup baca hati, bukan baca zahir. Orang Islam tak sah. Orang Islam kena baca zahir lah, nak zahir lah tu. Untuk nak bertindak kena baca zahir. Jangan baca dalam. Dalam pihak tahu. Pihak nak tahu bagai dalam perut demo. Nampak tak? Jadi dalam hatinya lah mana? Bila orang capak kepada kita akan salah, orang beri salah kita,
Jangan kamu kata pada dia, lasta mu'minan, mung ni bukan mukmin ni. Tengok. Pasal dia kita tergambar lah. Semua tu umat lah. Dan kita terutama kalau kita dah periak pula. Kita ada senjata, ada rombongan cukup lekat. Nak bunuh lapis ni, perih-perih. Pas lapis ni mari nak serah diri. Assalamualaikum. Bukan ni. Bong. Nah, tu. Nah, kata munafik ke, kata bergapa ke. Ya ada lah pasal tu. Allah Ta'ala reti pada kita lah. Lalu tu mari selik. Masuk selik dalam keadaan perasaan manusia yang pelak-pelak belah ni. Orang Islam sendiri ya nak berasalah ni. Orang Islam hak gi tu baik gi kapal-kapal tu kan. Bawa rombongan dakwah dia tu baik kapal tu. Temu dengan lapis-lapis orang bukan Islam. Lepas tu bukan wisalah. Lepas tu kita nak kata tahu mung ni bukan orang Islam ni. Jangan Tuhan murih. La taqulu, jangan kamu kata. Jangan kamu kata kepada orang wisalah mung tu mung ni bukan Islam, janganlah tu. Tabtaruna aradad hayatid dunya. Mung ni kerana dia tu ada lembu ke atau ada kuda, mu nak kuda dia, mu bunuh dia ambil kuda aja harta rapasan mu. Ya ada tu jiwa belah tu. Jiwa orang gi, nanti orang bukan ulama tu baik gi tu. Bukan hak ngaji, orang kapal-kapal tamada ya, pacu-pacu, panguh-panguh gitu hak gi. Nah, wairung kadang-kadang wasa nak terak pedai dia sekali. Kadang-kadang wasa bunuh orang ni. Nampak lemuk-lemuk mari serah diri paing we. Semua tu Allah Taala larang. Jangan. Orang wisalah kemung, orang serah diri kemung, punya kata mu bukan mukmin, maksudnya membunuh dia, ambil kuda dia, membunuh dia, ambil barang-barang pedai-pedai dia. Jangan. Itu makna tabtaruna aradal hayatid dunya. Mung ni mencari akan orang panggil dia mata benda dunia. Jangan. Sebab fa'indallahi maghanimu katsirah. Maka sesungguhnya di sisi Allah tu adanya rampasan barang-barang duk cedek pada mung orang juru perang pada jalan Allah ni yang sangat banyak. Harta rampasan di sisi Allah berlambak-lambak. Nah, la ilaha illallah. Al-alimul hakim. Allah Taala sangat tahu, sangat bijak. Dia pergi kecek terkena atas perasaan hamba dia. Sebab dia jadi hamba dia. Dia tahu perasaan hamba dia belah mana. Nampak tak? Bel-bel lagi orang Islam tukar dia galak, tukar dia gapo, tukar dia main berasa kata angin tinggi sikitnya mari. Ya pasal bukan orang 100% berimeh. Tak, ya kadang-kadang dia ajak puak-puak gitu ya. Lalu itulah dia kena warning banyak. Ni sekat. Jangan temu orang kalau salah, jadi wasafak kita. Tapi kemudian ingatlah dengan dia bukan kata siapa percaya tidur hatilah dia dak. Tapi mu nak bunuh tak leh lah dia tu. Mu tak leh bunuh dia. Kalau mu nak beringat dia, berhak pada mu untuk beringat tak apa, tapi tidak berhak untuk membunuh. Mai misik nak pergi bunuh dia. Tapi untuk nak beringat tak apa beringat. Yang dah harap dia sangat. Sebab dia boleh di mata-mata kerajaan dan sebagainya, atau mata-mata puak kafe dan sebagainya. Nah, tapi mu tak boleh bunuh dah sebab ya salah ke mu dah. Tu beza di antara hak untuk bunuh dengan hak untuk beringat. Nampak dah tu? Fatabayyanu. Sebab apa? Balah tu sebab di sisi Allah Taala mung ni nak mata benda dunia, maka di sisi Allah Taala banyak mata benda persiapan untuk kamu banyak dah. Kadzalika kuntum min qablu. Mung dulu pun sepatu juga. Nah, mung dulu pun sepatu. Nah, mung ni ayat kafir Mekah khususnya. Belum pada mung mari duk Madinah, boleh segar sikit, nampak gelebah sayap boleh sikit. Dulu itu mung pengai ayat ketik tunggang sepatu juga. Duk Mekah beriman dah. Tapi mung tak boleh coy imam, tak boleh menzahir imam. Pak kalau balah tu jumpa orang mukmin mu salah kau mengata aku ni orang beriman, yang bunuh demo sepatu mung ni. Begitu juga mung dulu ni. Ayat kata mung tengok kau orang mai serah diri ke mung tu, mung duk wasa ta bukan mukmin. Kau ana mung dulu balah tu juga. Anak ayat kata bakit perasaan orang-orang hak yang duk mengalami sifat belah tu dah tu supaya dia kabar diri dia dulu pun duk dalam keadaan supaya ni juga. Banyak orang biasa duduk dalam masyarakat bukan Islam tapi ya tu hati ya Islam dah. Bertemu orang Islam malah ya Islam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Hak pernah berlaku
dalam sejarah. Demo ni kata, mucak kena takut ke dia, bunuh juga. Rasulullah mungkin benar kelik tu. Nah bunuh. Ya orang dia nak dah. Tapi bapak keluar malam pas dah. Pak kita kata ya ni takut pada pedang bukan. Hak tu dia jadi nama kata Islam menyebar dengan pedang dak. Islam tak ada menyebar. Islam tak ada menyebar dengan pedang. Dan Islam tak ada boleh. Orang yang semata-mata kafir, Islam tak hak untuk bunuh. Orang semata-mata kafir, Islam tidak beri hak untuk bunuh. Nah, orang boleh dibunuh orang yang kafir harbi, kafir yang nak perang Islam. Hak tu yang darah dia tu boleh kita bunuh dia. Kalau semata-mata kafir tak boleh bunuh. Halal tak ada halal darah dia. Semata-mata kafir. Nampak ingat malam. Sebab tu dalam Islam bukan dalam agama. Agama tak ada kira. Perbuatan dia huduh tu hak kira. Perbuatan dia nak rakan kat orang. Nak buat jadi orang susah. Nak ngenak kat orang. Hak tu hak kira. Tak ada kira. Agama apa-apa tak kira Islam. Islam tidak paksa segi agama. Nah, tapi hasa ni karani nak ayat atau agama Islam. Sebab tak simbau dengan orang puak-puak kafir harbi. Tapi oleh kerana dia ni duduk dalam celah kafir harbi juga tu, puak-puak Islam tak percaya tu Islam murih. Jangan kamu kata dia balas tu. Jangan kamu kata lasta mu'minan. Lepas tu membunuh dia tujuan tabtaruna aradal hayatid dunia, untuk mencarikan mata benda dunia, kuda dia ke, unta dia ke, barang sikit-sikit hadiah ke. Tak boleh sama sekali. Fa indallahi maghanim katsir kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum, maka Allah Taala beri kemuliaan, kemudahan, kurniaan kepada kamu. Manallahu alaikum. Nah, dengan jalan hijrah, dengan jalan i'la iman boleh, dengan sebab dengan jalan Islam, dengan jalan dia mula taubat. Tu manallahu alaikum. Allah Taala beri satu rahmat, satu kurniaan yang baik kepada kamu. Nah, fatabayyanu, dua kali fatabayyanu, tengok. Dua kali fatabayyanu, dua kali. Mula-mula fatabayyanu dah. Dalam satu ayat dua kali fatabayyanu. Buat kecerapan. Buatlah kecerapan. Buatlah maknanya penjelasan molek. Tengok molek. Jangan duk gaduh. Nah, dua meta dak tekalu jangan. Halusikan masalah darah. Ni Islam tengah halus sungguh dalam Quran. Nah, Allah Taala ni tahu sungguh sifat hamba dia, betul mana nak jadi cuan hamba dia. Dia beringat benar-benar pak cuan hamba dia. Dia beringat benar. Innallaha, sungguhnya Allah Taala tu kana bima ta'maluna khabira, adalah dengan apa yang kamu dak usaha tu, dengan apa yang kamu beramal tu sangat-sangat cerah. Allah Taala sangat cerah. Nah, halusi benar Allah Taala kira buku darah. Halusi benar buku darah. Oleh itu maka hei orang Islam, apabila kamu segar, apabila kamu moyong, apabila kamu gapa, tengok Islam ni bagaimana Allah Taala hajar orang Islam supaya beringat daripada keadaan nak jadi terjerumus ke jalan terlampau yang panggil. Fuak sutong nak mari sini benar-benar ni. Sutong yang tengok bak tengok parah. Nak hidup lesai ni, tak duduk lesai ni Islam cara nama tak boleh, nak parah. Tu muskilah. Ya sutong belaka. Islam tidak. Sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, boleh dah. Atau assalamualaikum. Jadi wasa nak buat puak tu lah, boleh dah. Maksud boleh, tak boleh bunuh dah dia. Tak boleh bunuh. Nak percaya secara, tu kira yang kedua pula. Nak percaya setarana, tak percaya, tu kira lain pula. Pas bunuh tak boleh dah. Tak boleh hak dah bunuh dah dengan dia. Nah, oleh itu maka ikhwan yang sekalian, marilah kita pakat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ayat benar-benarlah ni. Nah, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Nah, sebelum dah ni puak dia apa pakat duk besen tu juga. Puak besen duk nak hukum orang derah-derah. Besen kata bukan Islam tu. Nah, dalam ayat Quran kata wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ingatlah bahawa kamu sedikit. Kamu ni dhaif dalam bumi ni. Sikit dhaif. Nah, betul. Allah Ta'ala lah mari duk tolong mumpah pada tu. Nah, itu makna kata kadzalika kuntum min qablu, kamu rahsiakan iman kamu juga. Nah, fatabayyanu sekali lagi sebagai takkid.
dua kali fatabayyanu la yanina, ingat molek. Oleh itu kata, maka innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini sebagai satu tahdid dan satu wa'id dari Allah Taala, satu jagaan dari Allah Taala supaya kita jangan bermudah-mudah dengan masalah darah. Nah, sama sekali umat Islam marilah ambil pengajaran daripada ayat-ayat seperti ini sesuai dengan zaman learning, zaman kelakabut. Nah, dalam masalah fitnah yang sangat banyak hari ini di negeri itu, negeri ini, negeri Arab, negeri mana pun, ya fitnah pembunuhan ini sangat banyak, mati sehari-hari ratus-ratus. Auzubillah min dzalik. Atas semua tu sakut dengan orang Islam belaka. Auzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah saya berwasiat kepada kita, usikum wa iya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'ati la'allakum tuflihun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.